Apabila kita melihat dengan teliti penciptaan Adam, kita dapat ketahui rancangan Tuhan yang tersembunyi. Apakah jenis rancangan Tuhan ada? Marilah melihat firman Tuhan yang tertulis dalam buku Kejadian bab 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, apa Tuhan lakukan? Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dalam petikan ini, siapakah yang muncul selepas Adam tertidur nyenyak? Hawa muncul. Tuhan dapat menciptakan Hawa dengan debu tanah sama seperti Dia menciptakan Adam daripada tanah. Namun, Tuhan membuatkan Adam tertidur nyenyak dan menciptakan seorang perempuan bernama Hawa daripada tulang rusuk yang telah Dia ambil daripada Adam. Dalam buku Yohanes bab 11, apabila Yesus melihat Lazarus yang sudah mati, Dia berkata, Lazarus telah tertidur. Kalau begitu, apakah bermaksud Adam tertidur nyenyak? Siapakah yang akan muncul selepas Kristus yang datang kali kedua kembali ke syurga? Hawa harus muncul. Kalau begitu, Hawa melambangkan siapa? Marilah melihat buku Kejadian bab 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi siapa? Ibu semua yang hidup. Tiada firman yang tertulis dalam Alkitab akan hilang dengan sia-sia. Marilah kita berfikir dengan teliti tentang fakta bahawa Hawa hanya boleh muncul selepas Adam tertidur nyenyak, dan secara rohani tidur bermaksud kematian. Bapa meninggalkan mesejnya dalam majalah agama mingguan pada tahun 1981. Tidakkah anda melihat mesej bapa tinggalkan, mesej wartawan rekodkan dalam artikel? Bapa berkata, dia mesti meninggal dunia selepas baki 37 tahun pemerintahan Daud. Inilah rancangan Tuhan yang tersembunyi. Kira-kira 2000 tahun dahulu, Yesus berkata, Aku mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Jika ibu tidak muncul, anak-anak tidak akan berkumpul bersama. Sebab itulah bapa ada rancangan ini. Dia memulihkan kebenaran yang hilang dan meninggalkan firman-Nya kepada anak-anaknya. Ikutilah firman ibu sampai akhir. Hanya dengan itu, Injil dapat berjalan lancar. Jadi, sekarang kita dipenuhi dengan sukacita Sion yang ditubuhkan di setiap kawasan di dunia ini. Tidakkah menakjubkan bahawa Injil diberitakan dalam sekelip mata sama seperti yang Bapa ajarkan kita? Kita harus ingat bahawa Bapa datang sebagai cahaya harapan ke dunia yang terdesak ini. Orang menghina dan menyebat dia. Dia bahkan ditikam dengan tombak. Adakah anda mahu kembali ke negara yang orang mengejek, menganiaya dan menyalibkan anda sampai mati? Anda tidak mahu pergi ke sana lagi. Namun, Bapa kita datang sekali lagi ke tempat itu demi keselamatan kita. Sebab itulah saya benar-benar dapat merasakan bahawa Tuhan ialah kasih dari lubuk hati saya. Saya ingin memberikan kemuliaan dan pujian abadi kepada Bapa Syurgawi yang datang ke bumi ini dalam nama Daud dan kembali ke syurga menurut ramalan Daud. Dia juga menyedarkan kita tentang Ibu Syurgawi yang telah tersembunyi melalui rancangan Tuhan yang indah. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.